Terima kasih Yang Berhormat Pasimas. Dipersilakan Yang Berhormat Bayan Baru. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin bangkit untuk membahaskan suatu akta untuk memindah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Saya tidak ada masalah untuk memberi lebih kuasa kepada MAFI dan juga Ketua Pengarah untuk melaksanakan tanggungjawab untuk mengawal sektor padi dan beras. Kuasa diberikan kepada kerajaan dan juga pegawai-pegawai, tetapi kita harus ingat bahawa kuasa yang besar itu harus diambil dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Kerana kita tahu bahawa sektor padi dan beras merupakan sektor yang paling regulated dalam negara kita, ya, daripada keluaran sampai ke penghantaran, sampai ke pemborong, pengilang dan sebagainya, semua highly regulated. Dan ini menyebabkan sektor ini over regulated, mungkin menyebabkan sektor ini tidak boleh berdaya maju. Kerana kita tahu bahawa kalau too much regulation, maka dia berlaku red tapes, dia berlaku pelbagai obligation untuk lapor dan sebagainya. Akhirnya dia tambah cost of production, ya. Production cost tinggi, maka rakyat pun terpaksa tanggung kos yang tinggi ini, dan kerajaan pula terpaksa, kalau terlalu banyak regulation, kerajaan pun terpaksa melakukan pelbagai stock keeping, file keeping dan sebagainya. Dia ada kos kepada kerajaan juga. Jadi saya harap bahawa kementerian boleh adakan satu task force untuk look into all the regulations. Sebab saya tahu bahawa banyak regulation yang lama-lama, yang sudah lapuk, itu zaman komunis, ya, supaya tidak ada penghantaran beras daripada satu negeri ke satu negeri. Itu sudah dalam era sekarang, 2022, itu tidak terpakai lagi. Contohnya, saya ambil satu contoh. Dulu ada petani daripada Sarawak dan Sabah ingin hantar Borneo rice untuk ke market ke Semenanjung. Kalau kita lakukan, mereka sebenarnya boleh dapat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi regulation kata tak boleh. Maka petani di Sabah dan Sarawak kekal sangat miskin. Jadi saya rasa perlu look into all this regulation. Kalau yang sudah lapuk, tolong buang. Ya, itu isu pertama. Kedua adalah kita soal tentang food security. Kita tahu bahawa food security sekarang terutamanya untuk padi dan beras, dengan Ukraine war dan sebagainya, dia telah naik. Ya. Harga, cost of production sudah naik. Baja sudah naik. Jadi, apakah saya minta MAFI memberi implikasi? Ya? What is the implication kenaikan cost of input price, terutamanya baja, terutamanya racun serangga dan sebagainya kepada industri padi dan beras? Ya, kerana kita seperti Pasir Mas kata tadi, dia masih kekal, ya, harga ceiling sudah, harga beras RM2.60 kilo telah ditetapkan selama 11 tahun. Jadi sekarang dengan input cost yang lebih tinggi, adakah dia menyebabkan kerugian kepada petani? Petani boleh tanggung ke? Dan kerana kita tahu bahawa subsidi kepada petani tidak meningkat, ya. Jadi macam mana petani survive? Saya rasa sangat kesian, ya, kepada petani-petani yang menaruh segalanya untuk menanam padi, dan mereka adalah B40. 200,000 petani pesawah di Malaysia ini B40, kerana mereka hanya dapat lebih kurang RM2,500 sebulan dengan subsidi. Kalau tak ada subsidi, keuntungan mereka RM360 satu bulan sahaja. Jadi, how to survive? Dan kerajaan harus ingat bahawa sepatutnya kita kena membantu petani menjadi kaya. Kalau mencelah sikit. Ya. Bagi data sikit. Sekejap pengetahuan Bayan Baru. 2013 RM13 bilion kerajaan menggunakan untuk import makanan. 2015 menjadi RM45 bilion. Tahun lepas 55 bilion. Ini untuk apa pandangan Bayan Baru? Betul. Jadi isunya adalah bagaimana kita meningkatkan production dalam Malaysia. Ya.
Kalau kita nak meningkatkan production dalam Malaysia, kita kena perkayakan petani kita. Kalau petani boleh buat untung, dia boleh rasa this is a good business, maka dia akan tanam dengan lebih bergiat lagi. Jadi please change the mindset. Ya. Akhir sekali, saya ingin mendorong supaya kerajaan harus look into the entire supply chain. Daripada upstream, midstream sampai ke downstream. Upstream itu apa? Kita ada selalu menghadapi masalah benih padi. Isu ini sudah lama, petani dapat lambat benih, nak tanam pun tak dapat. Jadi saya selepas Bernas diberikan extension monopoli sebanyak 10 tahun. Saya nak salah satu komitmen kepada kerajaan adalah stockpile untuk benih. Adakah ia sudah dijalankan? Kerana mereka sudah mula konsesi baru mulai 1 Januari. Jadi saya nak tanya Mafi bagi 10 komitmen. 10 komitmen itu satu persatu. Berapa adakah mereka telah melakukan, menunaikan komitmen tersebut termasuk stockpile benih, nombor 1. Kedua, menambahkan stockpile, iron stockpile kepada yang baru, ya, komitmen iron stockpile yang baru dan sebagainya. 10 komitmen itu saya mohon penjelasan daripada Menteri. Dan saya sedikit lagi, ya, Timbalan Speaker, kita harap bahawa extension service daripada MAFI ini perlu dipertingkatkan. Petani-petani ini mereka memerlukan bantuan daripada extension service kita. Contohnya MADA, KADA, AIDA, Jabatan Pertanian. Walau bagaimanapun, selalunya KADA, MADA, mereka masing-masing, buat kerja masing-masing, tidak ada coordination. Jadi perlu ada satu jabatan atau satu sekarang diuruskan oleh SUB Industri Padi dan Beras. Sila gulung. Perlukan satu jawatan kuasa atau organisasi yang lebih kuat untuk menyatu padukan semua ini dan memberi extension service yang lebih baik kerana mereka menghadapi masalah baja lambat, kualiti baja yang selalu dipertikaikan, benih padi lambat, masalah air dan pengairan dan juga penyakit yang tidak ditangani. Jadi saya harap bahawa kerajaan, terutamanya menteri, look into isu-isu petani yang susah dan akhirnya adalah food security negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Berikutnya disilakan Yang Berhormat